Hello gang, what's up? Welcome back to another video. So hari ni aku tengah trekking dalam siri Alpine Tips. Kali ini aku nak share berkenaan blister ataupun melecet. Macam mana kita nak mengelakkan blister? Kenapa kita kena blister? Puncanya blister ataupun melecet, dan macam mana kita nak mengelakkan blister tu. Dan yang paling penting, kalau kita dah kena blister ataupun dah melecet, macam mana kita nak merawatnya. Okay, so teruskan menonton video aku ini. Aku harap korang dapat information daripada apa yang aku nak share hari ni dalam siri Alpine Tips. Alright gang. Woo! Okay gang, so blister ataupun melecet, first kali aku nak share kenapa kita boleh kena blister ni lah, melecet. Ada 3 punca utama kaki kita melecet. Okay, so kalau kita boleh tahu 3 punca ni, kita boleh elakkan melecet dengan mengelakkan 3 punca ni. Okay, so yang pertama ialah melecet berlaku apabila berlaku heat ataupun panas. Apabila kita trekking, bila kita berjalan, mungkin kasut kita tu menyebabkan kaki kita panas. Okey, dan dia menyebabkan kulit kita boleh luka lah daripada keadaan panas itu. Kemudian punca yang kedua ialah moisture ataupun mungkin basah, lembab. Mungkin disebabkan bila kita trekking, kaki kita berpeluh dan juga basah, ataupun bila kita jalan dalam keadaan basah, terkena air dan kaki kita basah, dan ia juga boleh menyebabkan melecet. Yang ketiga ialah friction ataupun geseran. Okey, so bila kita trekking, sudah tentu kaki kita akan bergeser dengan kita punya kasut. Alright, so benda ni benda yang normal lah. Kita akan bergeser dan akhirnya menyebabkan kita punya kulit sebenarnya luka lah. Sebenarnya luka tu yang menyebabkan melecet. Alright, so macam mana kita nak mengelakkan melecet ni? Kita kena selesaikan 3 punca utama ni tadi. So sekarang aku nak share macam mana kita nak mengelakkan melecet dengan menyelesaikan 3 punca utama melecet ni tadi, iaitu heat, moisture dan juga friction. Okay, alright gang. So, yang pertama, macam mana kita nak mengelakkan kaki kita melecet ialah kita kena gunakan saiz kasut yang betul. Okey, apabila kita gunakan saiz kasut yang salah, maybe kasut kita terlalu kecil dan ketat, ataupun juga terlalu besar, dia boleh menyebabkan melecet. Okey, apabila dia terlalu sempit, bermakna akan berlaku friction, okey, dan melecet. Kalau terlalu besar, bermakna kaki kita boleh terlalu banyak pergerakan di dalam kasut, dia akan juga menyebabkan friction, iaitu geseran. Okey, jadi kita kena gunakan kasut yang betul. Cara pilih kasut yang betul ialah aku dah pernah share dalam video sebelum ni, ialah macam mana kita nak pilih kasut trekking yang betul. Boleh refer dekat aku punya video sebelum ni. Tapi aku boleh katakan, apabila pilih kasut, pilih kasut yang satu saiz lebih besar daripada kasut normal kita. Mungkin kasut kerja ataupun kasut running, pilih satu saiz lebih besar dan ada ruang lebih kurang 1 jari di bahagian hujung kasut untuk mengelakkan kita punya hujung kaki tu, kita punya ibu jari kaki bergeser dengan hujung kasut. Dan juga
bahagian tumit kita juga ada ruang supaya untuk mengelakkan tumit kita juga bergeser dengan kita punya kasut. Okey, tapi jangan terlalu besar. Kalau terlalu besar, kaki kita terlalu banyak pergerakan di dalam kasut, ya. Dalam kaki kita boleh menggelunsur di dalam kasut. Jadi juga menyebabkan friction. Jadi pilih kasut yang betul. Okey, kasut besar yang lebih besar tak semestinya boleh mengelakkan melecet. Kita kena just nice dengan kaki kita. Okey. Yang kedua ialah untuk mengelakkan melecet, kita kena ketatkan di bahagian atas kasut. Okey, seperti aku pernah share sebelum ni, teknik untuk turun gunung iaitu kita kena ketatkan di bahagian atas kasut supaya mengelakkan kaki kita menggelunsur ke hadapan. Okey, apabila especially waktu kita turun, apabila kaki kita terlalu banyak menggelunsur ke hadapan di dalam kasut, jadi akan juga menyebabkan friction. Okey, jadi ikat bahagian atas kasut dengan ketat. Jangan terlalu ketat juga sebab nanti akan menyebabkan kaki kita, darah kita tak mengalir dengan betul. Jadi just nice, kita kena ikat dengan selesa untuk mengelakkan kaki kita menggeser ataupun menggelunsur ke hadapan dan mengelakkan terlalu banyak pergerakan. Alright, itu tips nombor 1. Yang kedua ialah berkenaan kasut juga. Elakkan untuk menggunakan kasut yang baru. Okey, yang baru beli, yang belum break in. Kita tak pernah guna kasut ni. Kita beli, kita terus pakai untuk trekking. Sebab kasut ni, bila kita baru beli, dia datang daripada kilang, keadaan dia masih keras tau. Dia punya tepi dia, dia punya tapak dia, semuanya masih agak keras dan tidak mengikut bentuk kaki kita. Jadi kasut ni kita kena break in. Okey, masuk break in tu maknanya kita gunakan dulu. Kasut ni mungkin biasanya aku cadangkan lebih kurang 2 minggu lah gunakan kasut ni. Lebih kurang 2 minggu pakai berjalan, pakai pergi office, mungkin pakai jalan biasa, untuk menjadikan kasut tu lebih lembut. Dan juga bermakna ia akan mengelakkan friction juga ni tadi. Okey, break in kasut tu dulu. Ini perkara nombor 2. Yang ketiga ialah gunakan stokin yang betul. Maksudnya ialah jangan gunakan stokin daripada cotton. Sebab stokin daripada cotton ni, ia akan basah dengan peluh dan juga menyebabkan moisture ni tadi. Akhirnya kaki kita akan melecet. Jadi untuk trekking, aku cadangkan gunakan stokin yang quick dry. Okay? Mungkin special untuk hiking. Kadang-kadang kita boleh juga gunakan stokin yang kita gunakan untuk running. Okay? Stokin macam ni bagus sebab dia bukan daripada cotton. Dia jenis quick dry. Okay? Dan dia juga mempunyai extra padding. Mungkin tebal sikit di bahagian-bahagian tertentu. Mungkin di bahagian tumit ataupun di bahagian depan kaki, dia akan lebih tebal berbanding kawasan lain. Dan juga dia sebagai cushion lah untuk mengelakkan banyak friction kepada kaki kita. Ada satu tips juga, gunakan 2 lapis stokin. Okay? Gunakan 1 lapis stokin yang nipis, kita panggil stokin liner socks yang nipis saja di bahagian dalam. Kemudian sarung lagi 1 stokin yang tebal. Okey, yang bahagian stokin yang nipis ni tadi ataupun liner, tujuan dia adalah untuk absorb moisture. Okey, untuk mengelakkan kaki kita basah. Dan juga stokin yang kedua ni ialah untuk mengelakkan friction. Okey, ini adalah tips juga yang kita boleh gunakan. Gunakan 2 lapis stokin. Kalau tak nak gunakan 2 lapis stokin, boleh juga 1 lapis, tapi stokin yang bagus. Yang paling penting ialah jenis quick dry. Alright. Yang keempat ialah kita kena pastikan kaki kita sentiasa kering. Iaitu kita kena elakkan daripada moisture tu tadi. Okey, apabila contohnya kita lintas sungai dan kaki kita basah, so apa salahnya kita berhenti sekejap, kita tukar stokin ataupun kita keringkan kaki, baru kita berjalan semula. Tapi dengan syarat kasut tu pun tak basah lah. Okey, so ini pastikan kaki kita sentiasa kering. Kemudian panas, heat. Okey, kadang-kadang sebenarnya panas ni salah satu disebabkan keadaan cuaca lah, apabila terlalu panas. Tapi juga mungkin disebabkan kita salah pilih kasut. Kasut kita mungkin jenis yang ada insulation, yang biasanya kita guna dalam keadaan sejuk di luar negara, di pegunungan alpan yang sejuk. Tapi kita gunakan dekat Malaysia yang cuaca kita panas. Jadi kasut ni tak sesuai. Dia akan menyebabkan kaki kita panas dan juga kulit kita akan mudah melecet. Okey, kulit kita akan mudah luka disebabkan keadaan panas tu tadi. So
Yang penting ialah elakkan 3 perkara ni tadi: heat, moisture dan juga friction. Okay gang. So now contohnya kaki kita dah mula ada tanda-tanda nak melecet. Biasanya kita akan rasa kaki kita tu mungkin ada rasa sikit sakit, dan juga akibat kesan friction, bermakna kaki kita akan mula melecet. Jadi stop, jangan teruskan perjalanan. Kena stop dulu, buka kasut dan tengok kawasan tu. Okey, biasanya dia akan mula dah macam merah sikit lah. So apa kita kena buat ialah kita kena cover kawasan tu, kawasan yang dah mula nak melecet ni tadi. Jangan biarkan dan teruskan perjalanan, dan itu akan menyebabkan kaki kita akan bertambah teruk lah. Aku sendiri pernah ada pengalaman, aku tak pernah kena lah, aku tengok orang yang kena melecet yang sangat teruk, kadang-kadang besar sampai dah macam kulit dia dah terkopek. Itu adalah kesilapannya, dia tak rawat daripada awal. Okey, dan sepatutnya daripada awal kita dah rawat apabila mula rasa kaki tu nak melecet. So apa kita kena buat? Kita buka kasut, buka stokin, kita ambil tape. Okey, biasanya kita kena bawa macam handy plus lah, senang cakap, jenis-jenis handy plus ni. Kemudian kita tampal. Okey, so ada satu tips yang bagus untuk kita gunakan apabila kaki kita mula nak melecet. Okey, kita gunakan handy plus ataupun medical tape. Kita lapiskan medical tape ni beberapa lapisan, mungkin setebal yang mungkin. Kemudian kita lubangkan mengikut saiz blister ni tadi yang nampak nak mula blister. Kita lubangkan dan kita tampal di bahagian yang blister tu. Tujuan kita bulatkan ni ialah untuk mengelakkan kawasan yang mula nak melecet tu terdapat friction dengan stokin dan juga kasut kita. So kita cover area tu dan mengelakkan dia bertambah teruk. Okey, kalau tempat yang sudah menunjukkan tanda-tanda nak blister tu kita rasa sakit, mungkin tak berapa teruk, kita mungkin just tampal satu lapisan medical tape lah ataupun handy plug ni tadi. Kalau nampak dah teruk, kita boleh gunakan teknik yang beberapa lapis handy plug. Kemudian contoh apabila keadaan melecet tu dah bertambah teruk, dah ada gelembung dan dah ada air. Air tu sebenarnya bukan datang daripada air luar, air sungai ataupun sebagainya. Sebenarnya gelembung yang ada cecair tu, dia adalah datang daripada dalam kulit kita sendiri. Okey, daripada dalam kulit kita. Sebab kulit kita ni ada satu lapisan yang dalamnya mempunyai liquid dah. So apabila kaki kita luka, dia akan mengeluarkan liquid ni tadi, dan dia menjadikan gelembung lah, sikit gelembung. Macam biasalah, korang mesti tahu keadaan melecet ni macam mana. So apabila dah menggelembung dan dah ada air, anda ada pilihan, okey, untuk pecahkan gelembung air tu ataupun untuk biarkan saja. Tapi nasihat aku ialah biarkan saja dan cover area tu dengan teknik bulatan tu tadi. Okey, dan kita teruskan perjalanan dan kita keluar dan biarkan dia baik dengan sendiri. Tapi kalau nak pecahkan boleh juga, tapi anda perlukan peralatan yang sesuai. Okey, yang pertama kita kena ada sterilized cotton, kita kena gunakan jarum yang dah di sterilize. Kemudian kita kena ada antiseptik, okey, ubat kuning maybe, kan? So untuk mengelakkan infection. Okey, mungkin kita boleh pecahkan kalau kita ada peralatan ni tadi. Lepas kita pecahkan menggunakan alatan-alatan tu tadi, yang penting sekali kita kena ada antiseptik yang last sekali, dan kita cover area tu dengan juga mungkin handy plus ataupun kapas dan juga tape. Kemudian kita boleh teruskan perjalanan lah. Okey, yang penting kita kena rawat, jangan biar saja. Cuma kalau anda nak memilih untuk pecahkan, pastikan anda ada pengalaman dan juga peralatan yang sesuai. Alright guys, so aku harap aku punya tips berkenaan blister kali ini korang dapat gunakan sekiranya anda nak packing. Aku pernah ini nak turun. Okey, jadi aku harap aku punya video ni korang dapat manfaat. Okey, mungkin ilmu yang baru daripada apa yang aku share. Okey gang, so jumpa lagi dalam siri Alpine Tips yang akan datang.
So jangan lupa like. Oh, yeah. Jangan lupa like and subscribe aku punya YouTube channel. So kalau korang suka aku punya content, please share dekat kawan-kawan. Okay, aku pun buat YouTube ni just suka-suka untuk share some knowledge untuk kepada korang, dan semoga korang boleh trekking dengan lebih selamat, lebih selesa. See you again on another video. Bye bye gang. Woo.